Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi mereka yang mengikuti saya dekat TikTok, mungkin mereka terperasan yang semalam saya tidak mengeluarkan apa-apa video. Dan kebetulan pula semalam merupakan satu isu yang hot tengah berlaku, iaitu rombakan kabinet. Jadinya mungkin ada di antara mereka yang mengikuti saya dekat TikTok akan tertanya-tanya, kenapa Papa Berry tak keluarkan video mengulas berkenaan dengan rombakan kabinet? Isu hot kot. Takkanlah Papa Berry boleh terlupa atau terlepas pandang? Jawapannya tidak, saya tidak terlepas pandang. Bahkan saya sebenarnya telah post 4 video semalam sebenarnya. Tetapi for some reason, video-video saya itu tidak lepas untuk masuk ke feed TikTok, di mana TikTok telah meletakkan semua video saya itu di bawah under review. Maksudnya video itu masih lagi di bawah pemerhatian dan tidak lepas untuk masuk ke dalam feed TikTok, apatah lagi nak masuk ke FYP. Dan pelik juga tuan-tuan sekalian, macam mana pula benda tu jadi macam tu? Sedangkan, yelah, video-video saya itu tak ada masalah, video macam biasa je, video yang siasat anda tengok ni. Tapi saya terfikir, mungkinkah ini merupakan taktik terbaru TikTok Malaysia, di mana mungkin mereka mendapat tekanan daripada mana-mana pihak untuk mensenyapkan suara pengkritik kerajaan seperti saya? Yalah, mereka tak boleh nak ban akaun saya sebab video-video saya tidak melanggar community guideline. Video-video saya tidak melakukan apa-apa kesalahan. Jadi kalau video saya tidak melakukan kesalahan, maka mereka tidak boleh nak sekat akaun saya. Tetapi mereka harus menyekat suara saya. Jadi apa yang mereka buat? Mereka meletakkan video saya di bawah under review supaya video itu tidak lepas masuk ke dalam feed. Bila video tak melepas masuk dalam feed, dia dah tak masuk FYP. Jadi nampaklah macam saya tak post video, padahal hakikatnya saya post 4 video semalam sebenarnya. Tapi tak apalah, itu nak macam mana kan, asam garam perjuangan. Cumanya kepada pihak TikTok Malaysia, saya mengharapkan sangat-sangat agar anda menjunjung kata-kata CEO anda sendiri, iaitu Shou Chew, yang di mana beliau mengatakan TikTok ini sepatutnya menjadi medan untuk kebebasan bersuara dan tidak patut TikTok ini tunduk kepada tekanan mana-mana kerajaan sekalipun selagi ianya tidak melanggar undang-undang negara. Saya harap sangat TikTok Malaysia tolong hormati kata-kata CEO anda, junjung semangat TikTok sebagai sebuah medan untuk kebebasan bersuara. Jangan tunduk kepada tekanan mana-mana pihak lah. Come on. Kita semua ada kebebasan bersuara. Kod Perlembagaan Malaysia menjamin kebebasan bersuara. Takkan anda pula hendak menjadi penghalang kepada perlembagaan. Tetapi bila menyebut tentang TikTok ini, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tahu di mana semasa menjadi Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fadzil cukup suka menumpukan perhatian beliau terhadap TikTok. Yalah, macam saya katakan tadi, TikTok ini sentiasa menjadi medan untuk para pengkritik kerajaan mengeluarkan kritikan-kritikan mereka. Jadi benda ini kerajaan tak suka. Dari satu segi, hipokrit lah sebenarnya kan kerajaan ketika ini, sebab masa mereka ini menjadi pembangkang, bukan main lagi mereka menjunjung kebebasan bersuara, nak kritik kerajaan dan sebagainya. Tapi bila dah jadi kerajaan, ambil kau lagi teruk sekatan dibuat, macam-macam cara dibuat untuk mensenyapkan rakyat, menyalahgunakan akta dan macam-macam lagi. Tapi tak apalah, itu belakang cerita. Sekarang ini kita tahu Kementerian Komunikasi dan Digital dah dipecahkan dua. Satu, Kementerian Komunikasi dan Penerangan yang kekal di bawah Fahmi Fadzil, dan satu lagi Kementerian Digital yang diletakkan di bawah Gobind Singh Deo. Jadi soalan saya ialah, untuk menguruskan ataupun liaise dengan orang kata apa, social media ini seperti TikTok, Meta dan sebagainya, semua ini bawah tanggungjawab siapa sekarang? Bawah tanggungjawab Fahmi Fadzil ataupun dah berubah ke bawah tanggungjawab Gobind Singh Deo? Kalau kekal bawah Fahmi Fadzil, memang menyedihkan lah. Kita tahulah Fahmi Fadzil ini memang sangat-sangat mengarut bila berurusan dengan social media seperti ini. Tetapi anda kata kalau berubah ke bawah Gobind Singh, maka saya mengharapkan agar Gobind dapat melakukan reformasi yang sebenar-benarnya, menjunjung kebebasan bersuara dan tidak lagi mengenakan sekatan itu, sekatan ini ataupun intimidasi apa-apa kepada para pengendali social media ini supaya tidak rilis suara-suara mereka yang mengkritik kerajaan ini. Tolong junjung kebebasan bersuara seperti mana yang anda perjuangkan satu ketika dahulu. Selagi ianya tidak melanggar perlembagaan, selagi ianya tidak melanggar undang-undang negara. Kalaulah kami bersuara dan melanggar undang-undang negara dan tak ada masalah, silakan ambillah tindakan. Tetapi kalau bersuara mengkritik kerajaan pun dianggap macam satu threat, satu hasutan sebagainya, susahlah macam tu bang. Rafizi pun pernah kata masa jadi pembangkang dulu, yang kerja pembangkang ialah menghasut rakyat untuk menentang kerajaan yang tengah mentadbir ketika itu. So, apa beza kami dengan mereka masa tu, betul tak? Dan yang terakhirnya, Fahmi Fadzil mengatakan bahawa kini JKOM diletakkan direct di bawah Kementerian Komunikasi dan Penerangan. Jadinya dari satu segi memang patut pun JKOM ini diletakkan bawah Kementerian Komunikasi, sebab dah nama pun Jabatan Komunikasi kena letak bawah Kementerian Komunikasi supaya bidang tugas JKOM dan juga pejabat PMO dia tidak berlaga.
sekarang ini berlaga. Tu yang duk bergaduh sana sini tu. Sampailah menimbulkan kisah Agus Wahab dan sebagainya. Tetapi andai katalah kan, kalau Fahmi Fadzil masih kekal menderajui kementerian tersebut, saya takut JECOM akan semakin lama bukan menjadi medan untuk penerangan daripada kerajaan kepada rakyat berkenaan dengan aspirasi-aspirasi kerajaan, tetapi akan lebih menjadi tempat berkumpulnya saitro-saitro ataupun macai-macai ataupun orang kata apa, pemain-pemain sosial media yang pro pada Pakatan Harapan mendapat satu lesen yang lebih besar untuk menghentam penyokong-penyokong ataupun mereka ataupun influencers yang pro kepada pembangkang ataupun yang mengkritik kerajaan. Kita nampak jadi macam tu dan kita takut benda itu jadi macam tu. Menyalahgunakan JECOM lebih teruk lagi untuk menempatkan mereka ataupun lebih teruk lagi mendanai mana-mana pihak untuk menjadi macai kepada kerajaan. Jangan macam tu bang. JECOM tugasnya adalah untuk menyampaikan penerangan kepada masyarakat, bukan untuk menempatkan para macai yang tugasnya live tiap-tiap hari mengutuk ke pihak pembangkang, mengutuk peribadi orang itu, mengutuk peribadi orang ini, dan juga untuk menyampaikan perkara yang karut marut dan sebagainya. Jadi setakat ini itulah yang kita harapkan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital yang dipecahkan ini, supaya mereka ini lebih profesional dalam menjalankan tugas mereka dan tolong junjung semangat kebebasan bersuara seperti mana yang telah digariskan di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Tetapi andai katalah kalau kerajaan ini masih lagi mengekalkan sikap tidak mahu membenarkan kebebasan bersuara itu bebas, maka jangan risaulah, rakyat, bukan kami, rakyat yang akan tanya anda soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?